Benda yang paling bangang, kesalahan disiplin yang paling bangang sekali. Assalamualaikum. Hey korang. Apa hal? Selamat datang ke RHTV. Yes. Kembali lagi dengan Rais Hamid. Ya. Yeah. Untuk video kali ni aku nak bercerita tentang masalah ataupun kesalahan tata tertib yang lebih kurang sering kali juga yang terjadi di dalam QDM khasnya dan di dalam ATM secara umumnya. Pada pandangan peribadi akulah, bagi aku kesalahan tata tertib ni yang aku nak ceritakan dekat korang ni merupakan kesalahan yang bangang juga bagi aku. Sebab apa bangang? Nanti aku cerita. Kesalahan tata tertib yang aku maksudkan adalah THTC ataupun tidak hadir tanpa cuti, ataupun kalau dalam tentera, kalau kita nak rasa stylo sikit, kita akan panggil dia AWOL ataupun absent without leave. Nak bagi korang senang lagi faham, kepada yang civilian yang dunia awam ni, lebih kurang macam ponteng kerja lah macam tu. Kau sebagai pekerja ataupun staff sesebuah syarikat, tiba-tiba kau tak hadir tanpa memberi sebab apa-apa. Sebelum aku buat video ni juga, aku ada merujuk kepada beberapa orang pegawai perundangan di dalam QDM. So, apa yang aku bagi tahu ni lebih kurang valid jugalah. Dan pegawai perundangan tersebut juga berbesar hati untuk membantu aku untuk membuat video ni. Dan beliau telah memberikan aku satu publikasi ataupun rujukan, iaitu Publikasi Udara Undang-Undang dan Pengurusan Tata Tertib. Publikasi ni bukan diklasifikasikan sebagai rahsia, dia adalah terhad. So kita boleh tengok dan aku juga boleh bagi tahu informasi dekat dalam ni kepada korang. Korang kena tahu juga, walaupun korang sekarang ni hanya berada di fasa latihan asas sebagai rekrut ataupun pegawai kadet, korang dah pun tertakluk di dalam Undang-Undang Angkatan Tentera. Sebab korang pun dah tak ada IC biru kan, korang pun dah dapat bak C10 yang besar ponco tu ke, ataupun my tentera. So korang dah pun menjadi sebahagian daripada Angkatan Tentera Malaysia. Jadi apa-apa kesalahan yang korang buat dah termaktub di dalam Undang-Undang Angkatan Tentera, dan korang akan dilayan ataupun korang akan menerima hukuman, akan diadili berdasarkan Undang-Undang Tentera. Okey? Jadi untuk mengelakkan sebarang kekeliruan ataupun kesalahan info yang bakal aku berikan, aku akan ambil direct daripada publikasi inilah kan. Bila masa yang seseorang anggota tentera itu dianggap sebagai tidak hadir tanpa cuti? Tidak hadir sesuatu perbarisan ataupun tugas yang telah ditetapkan, dan jika keadaan ini berterusan, nak kata bila ada tasking ataupun ada perbarisan kau tak ada, kira strength, kira orang kau tak ada, tapi dekat bilik kau ada, tapi bila parade, bila fall in, bila ada tugas kau tak ada. Itu pun boleh dikira sebagai THTC. Tidak hadir melebihi 6 jam, maka satu hari punya gaji akan, mana kata dekat sini kalau 6 jam orang cari engkau, kau tak ada, tanpa ada apa-apa hitam putih, tak ada apa-apa kebenaran daripada kau punya in-charge ataupun daripada pegawai, orang cari kau tak ada selama 6 jam, kau dikira sebagai THTC. Tidak hadir dengan niat dan atas kawalan dia sendiri, makna kata kau pilih untuk hilangkan diri, kau pilih untuk tidak hadir dalam sesuatu pembarisan, dah dikira sebagai THTC juga. Tidak hadir dan tidak pula diberi cuti, maknanya tiba-tiba kau balik kampung tapi kau tak ada pas cuti, ataupun tak ada kebenaran daripada kau punya CEO ke, in-charge ke, dan kau tak ada penjelasan pun untuk tindakan kau tu, THTC juga. Mabuk sehingga kau tak boleh bertugas, sehingga kau tak boleh balik unit kau, dikira sebagai THTC juga. Dimasukkan ke dalam pihak tahanan sivil, sama ada menantikan pembicaraan atau semasa menjalani sesuatu hukuman. Contohnya kau ada kes dekat luar lah, tiba-tiba kau kena tahan. Kau kena tahan dengan pihak polis, kau kena reman ke, kau kena lock up ke, pun dianggap sebagai THTC. Tetapi sekiranya kau dibebaskan dan didapati kau tidak bersalah, itu tidak dikira sebagai THTC. Kau pergi melawat negara asing tanpa pas cuti, ataupun bila masa kau tengah bercuti dengan rasmi tetapi kau sengaja menyakitkan diri kau. Contohnya kau panjat pokok durian, tiba-tiba alamak, esok aku tak nak pergi lapor unit ni. Kau terkejun, kau mencederakan diri kau sendiri semata-mata untuk tak nak pulang ke unit pada keesokan hari di mana kau perlu melapor, dikira juga sebagai THTC. Jadi
Jika anda yang sedang menonton video ini dan anda sedang berada di dalam situasi THTC, apa yang korang kena buat? Benda ni ramai orang DM aku. Dia ada cerita anak buah dia lah, sepupu dia lah, anak saudara dia lah, anak dia lah. Ramai tanya dekat aku, ni sekarang ni anak saya THTC ni, apa yang saya perlu buat? Apa yang saya perlu buat? Ini yang anda kena buat bagi menamatkan status anda sebagai anggota yang THTC, iaitu diletakkan di dalam tangkapan tentera ataupun military custody, ditangkap oleh pihak polis kerana disyaki THTC ada mengikut akta dia lah, menyerah diri sebagai anggota yang sedang dalam THTC kepada polis tentera ataupun MP. Dan last kali bila dia serah diri dekat pihak berkuasa asing, bila dia yang dari salah seorang tu lah yang aku cerita tadi tu, bila dia lari ke luar negara tanpa kebenaran. Jadi kalau nak tengok dekat publikasi ni kan, sekiranya salah seorang anggota dalam unit tu telah diisytiharkan sebagai tidak hadir tanpa cuti, dia punya tahap menyusahkan orang sekeliling dia memang kau-kau. Baik dari segi pihak tentera, pihak keluarga dia, pihak pasukan dia, memang menyusahkan semua orang. Sebab apa? Dari hari pertama sehingga ke hari 25, beliau diisytiharkan sebagai THTC. Hari-hari orang nak kena buat kerja. Contohnya seperti kena pergi cari, kena sediakan 4 salinan lah, buat borang lah, hantar utusan lah, pergi jumpa pejabat gaji lah. Lepas tu nak kena buat BOI ataupun Board of Investigation lagi. Kena lantik orang untuk pergi nyiasat, cari bukti, kena interview family. Memang menyusahkan orang sangat-sangat. Dan THTC ni juga hanya dalam tempoh hari pertama sehingga ke hari 25 je. Makna kata setelah kau ditangkap ataupun setelah orang yang THTC ni menyerah diri, sebelum sampai masuk ke hari 26 di mana dia masih dikategorikan sebagai THTC, adalah beberapa hukuman yang akan dikenakan. Tapi anda masih lagi layak untuk meneruskan perkhidmatan sebagai seorang anggota tentera. Tapi hidup susah sikit lah. Dah buat salah, kena hukuman lah. Tetapi sekiranya anda masih lagi tidak dijumpai melebihi 25 hari, anda mungkin akan dianggap sudah tidak berminat dengan tentera dan anda boleh dibuang secara keji. Makna dibuang secara keji itu adalah anda akan dibuang macam buang sampah lah. Buang secara keji tanpa sebarang pampasan, tak dapat gaji terakhir ke apa benda ke, dan anda masih lagi kekal menjadi seorang yang wanted. Kemungkinan akan meluas dekat satu Malaysia lah. Pihak tentera akan bekerjasama dengan pihak polis untuk mencari korang, sebab kita tak tahu anda hilang. Okey, semasa anda di dalam tugas, anda menghilangkan diri, mana tahu kau bawa pistol ke, kau bawa senjata ke, kau ada uniform tentera, kau boleh menyamar ke. Sebab tu akan ada hukuman yang lagi keras lah, dan juga kau akan dibuang secara keji. Itu confirm. Yang lebih daripada 25 hari itu dah jadi bab lain pula. Yang sekarang ni aku tengah cerita pasal THTC sahaja. Apa hukuman dia pula untuk THTC ni? Berat, memang sangat berat. Aku baca jika didapati bersalah, hendaklah dilucutkan gajinya sejumlah hari yang anggota itu tinggal tugas. Maknanya kalau kau hilang 25 hari, gaji kau 25 hari tu akan kena tolak lah. Dan juga hukuman tahanan penjara akan dikenakan. Dan sekiranya seseorang anggota dibebaskan atas tuduhan THTC, tetapi adalah difikirkan bahawa ia tidak patut menerima gajinya dalam tempoh ia tidak hadir, kes perlu dirujukkan kepada pihak berkuasa yang layak untuk menentukan arahan lucut gaji mengikut tempoh yang kau hilang tu. Sebab kau hilangkan diri, cerita dia. Tapi kadang-kadang ada reason dia, ada macam contohnya tak cukup bukti, tak cukup saksi, kau pula pandai pusing, pandai kelentongan. Jadi tak dapat disabitkan kesalahan di bawah yang THTC ni, tapi tak bermakna kau boleh lepas daripada hukuman. Maybe kau boleh lepaskan diri daripada hukuman kena tahanan penjara ataupun masuk guard room, tapi dari segi gaji masih akan dinilai sama ada perlu tak untuk lucutkan kau punya gaji dalam tempoh yang kau hilang tu. Faham tak?
Faham lah. Jadi mungkin korang yang civilian, korang yang tak berada dalam tentera ni, maybe korang anggap kalau kita ponteng kerja ke, kita tipu sakit ke, semata-mata kita tak nak datang tugas, maybe satu kesalahan yang ringan lah. Tapi dalam tentera tidak. Kena ingat, anda seorang tentera. Korang dah cop 10 jari, korang dah bersumpah nak setia kepada perkhidmatan lah, berbenda lah, semualah. Dan anda juga adalah aset negara. Anda dibayar gaji, anda diberikan segala kemudahan, dan anda juga menyimpan rahsia negara. Jadi kalau korang hilang tanpa ada sebab yang kukuh, tanpa ada sebarang dokumentasi yang diperlukan untuk seseorang tu maybe pergi cuti ke, kau boleh dianggap sebagai seorang yang ada risiko untuk menjadi seorang yang berbahaya. Sebab bila kau hilang, kita tak tahu apa yang kau bawa. Kita tak tahu, maybe kau bawa pendrive ada berisi maklumat-maklumat rahsia berkenaan dengan Malaysia, berkenaan dengan pertahanan Malaysia. Dan sebab itulah kes THTC ni sangat dipandang serius di dalam tentera. Dan juga sebab-sebab lain di antaranya yang menyebabkan seseorang anggota itu memilih untuk hilangkan diri ataupun THTC ini adalah yang selalunya berlaku lah, yang aku tahulah, sebab penyalahgunaan dadah, sebab ada masalah keluarga, sebab mental down dengan tentera, sebab terlibat dengan ahli-ahli kongsi gelap ke, pertubuhan dekat luar ke, sebab terlibat dengan kegiatan perjudian, dan juga sebab dah tak minat. Sebab itulah video-video aku yang sebelum ni banyak kali aku tekankan dekat korang semua, kalau nak masuk askar, tolong ada rasa minat. Kalau korang nak masuk askar tapi tak minat, korang kena tanamkan rasa minat tu. Bila korang masuk askar tapi tak minat, so bila korang lalu benda-benda yang mungkin orang akan anggap sebagai kejam lah apa semua, so benda-benda tu akan buat korang rasa mental, rasa macam oh susahnya, oh aku tak tahan, dan korang pilih jalan keluar ikut belakang lah. Tapi ada juga segelintir yang THTC ni ada kes-kes juga yang melibatkan anggota yang ada masalah keluarga lah, ada masalah suami isteri lah, dan memilih jalan singkat untuk hilangkan diri. Bukan nak kata apalah, kalau nak cakap pasal kebajikan di dalam ATM ni, aku tak tahu nak cakap macam mana. Sebab aku pernah kerja dekat swasta. Nak compare kebajikan syarikat swasta dengan ATM ni, aku rasa tak ada keperluan pun korang nak hilangkan diri ke, nak ponteng kerja, nak tinggalkan tugas. Kalau korang perlukan cuti ke, perlukan outing ke, ada kecemasan je, kau pergi jumpa je in charge kau, kau pergi jumpa je CEO kau. InsyaAllah tak ada masalah. Aku sendiri, bapa aku masuk hospital, kakak aku masuk hospital, mak aku masuk hospital, siap aku boleh temankan bapa aku tidur dekat hospital, aku cakap je dengan aku punya SO1. Dan atas budi bicara in charge aku ataupun pegawai atasan aku, dia bagi aku kebenaran. Contohnya ada dari kalangan ahli keluarga yang ada masalah ke, ataupun yang ada benda yang korang kena selesaikan dekat luar ke, korang pergi je jumpa in charge kau, kau pergi je jumpa kau punya pegawai, minta je cuti. InsyaAllah akan dapat, tak rugi pun. Kalau setakat korang nak cuti 2-3 hari, kalau setakat korang perlukan 2-3 hari atas urusan yang penting, orang akan bagi kau cuti, tak ada masalah. Sama juga untuk yang claim mental lah, dah tak minat lah, ada masalah judi ke, masalah dadah ke, kau boleh je jumpa in charge kau, jumpa orang-orang atas kau yang kau percayai, yang kau ada orang kata trust lah, yang kau yakin boleh tolong kau. Kau pergi jumpa dia, kau cerita apa masalah kau, bagi nak mengelakkan kau daripada buat benda yang THTC ni. Dan sebab itu jugalah aku rasa kesalahan THTC ni adalah benda yang paling bangang, kesalahan disiplin yang paling bangang sekali. Sebab benda kau boleh minta, benda kau boleh buat tanpa perlu kau hilangkan diri pun. Tak pernah lagi aku kalau ada masalah yang memerlukan aku tinggalkan tugas aku nak kena hilangkan diri macam tu je. Aku jumpa pegawai aku jumpa pegawai atasan aku, jumpa aku punya AKS dan sebagainya, bagi tahu masalah aku, atas budi bicara dorang bagi je kebenaran, aku cuti. Tapi janganlah korang ambil kesempatan pula, tiba-tiba kau bagi alasan yang bodoh-bodoh. Saya nak hantar duit dekat mak saya, saya nak hantar cash. Padahal benda tu sekarang ni dah zaman 2021, kau boleh je transfer duit lah, boleh je transfer duit kat orang ni pas dekat mak kau tu. Janganlah pergi alasan yang bodoh-bodoh, faham tak? Jadi kesimpulannya dekat sini, please, sebelum korang nak masuk tentera,
kasih minat, kasih korang betul-betul into it lah. Kalau bahasa orang putih lah, bila korang minat, bila korang ada passion dekat dalam tentera ni, dan bukan sebab setakat aku nak gaji besar, aku nak masa depan terjamin, pasal ada pencen. Bila korang masuk tentera dengan reason ataupun dengan niat yang betul, insya-Allah THTC ni, punting-punting kerja ni takkan berlaku. Bukan dalam askar je lah, dekat mana-mana pun. Kalau betul-betul committed nak kerja, kau nak cari rezeki ikhlas, okay, untuk family kau, untuk diri kau, insya-Allah lah, perasaan nak punting kerja ni memang takkan ada lah. Dan macam jurulatih aku selalu pesan masa aku dekat kadet dulu, dekat aku dengan dekat aku punya skot-skot lah, masuk pintu depan, keluar pintu depan. Sebab dia orang Kedah, keluar. So makna katanya dekat sini, bila kau dah masuk askar ni ikut channel dan jalan yang betul, bila kau ada masalah yang perlukan kau keluar daripada tentera, kau ikutlah juga channel ataupun saluran yang betul untuk keluar daripada tentera. Tak perlu nak buat ona, tak perlu nak buat benda pelik-pelik, nak kena THTC. Sebab ingat, kau akan menyusahkan diri kau sendiri dan juga kau akan menyusahkan ramai orang sekeliling, termasuk keluarga kau sendiri. Dan itu je video aku untuk kali ini. Semoga semua dapat info, dapat maklumat, dapat pengajaran dan ambil iktibar di atas apa yang aku dah share dekat korang. Sebab benda ni bukan benda main-main kat dalam tentera. Baik yang dekat dalam tentera ataupun yang baru berniat nak join tentera. Benda ni serius, korang kena ambil tahu. Sebab ramai yang tak tahu, tambah-tambah yang mungkin baru join tentera ataupun baru nak join tentera, maybe diorang akan fikir, wah sekarang nanti bila aku rasa susah, aku belah je lah. Kau ingat ni apa benda? Sekolah rendah. Jadi tolong share dekat semua orang yang dalam tentera. Maybe ada yang sekarang tengah THTC ni, tunjuk video ni dekat diorang. Tak ada pilihan lain, korang kena serah diri. Okay? Daripada benda melarat lebih teruk, serah diri saja. Jadilah gentleman, ada telok sikit. Dan sekiranya korang ada komen, maybe ada pengalaman berdepan dengan orang-orang yang THTC ni, maybe ada sekarang ni, maybe adik-adik ke benda ke yang tengah THTC, komen dekat bawah, bagi tahu supaya senang orang nak cari balik yang THTC tu. Dan last but not least, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe. Kita dah menghampiri 70k. Sikit lagi nak sampai 100k. So please guys, support my channel. InsyaAllah akan banyak lagi benda-benda yang menarik yang aku akan share dekat korang. So please subscribe to my channel. Tekan je butang merah kat bawah tu, ada tulis subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. InsyaAllah lepas ni aku akan buat video mengenai golongan wanita yang menyertai tentera. Dari segi latihan, dari segi benda semualah aku akan cerita, insya-Allah apa yang aku boleh cerita dekat korang. Sehingga berjumpa lagi selepas ini dalam video aku yang lepas ni. Assalamualaikum, have a nice day. Okay, jaga SOP, kita jaga kita. Semua orang pun selamat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye.